Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada topik terabas. Terabas ataupun traverse. So, kenapa kita kena buat terabas? Okay, terabas ni kita buat sebagai kawalan kawalan dalam setiap pengukuran lah. Okay. Ini sebagai jaringan kawalan bagi setiap pengukuran. Contoh, kita nak buat pembinaan bangunan. Okay, bangunan Nak buat bangunan ni, kita kena ada nilai untuk setting up bangunan ni. Nak tanda-tanda dia semua kan. Nak buat setting up tu mestilah ada jaringan kawalan dia. Yang kawalannya itu adalah terabas. Okay. Terabas ni kita buat bermula daripada stesen yang diketahui nilai. Nilai apa? Nilai koordinat. Northing, easting. Okay. Northing, easting ataupun utara dan timur lah. Utaraan, timuran. Okay. Ada nilai utara timur. Jadi setiap stesen terabas ni kita panggil dia sebagai stesen jaringan kawalan untuk pembinaan dekat dalam kawasan pengukuran lah. Okay, inilah terabas. Okay. Selain ada nilai koordinat, ini mestilah ada nilai bearing. Bearing tahu? Bearing tu ialah sudut cerapan lah. Bearing. Dan juga mestilah ada jarak ataupun distance bearing, distance, koordinat. Itu basic untuk terabas. Okay. Bagi untuk kita senang tengok, kita akan bagi contoh. Okay, contoh data fieldwork. Okay. Data. Okay. Contoh kita ada terabas bentuk segi empat lah, senang. Okay, segi empat. Station 1, 2, 3 dan juga 4. Okay. Macam terabas biasanya untuk kerja-kerja di lapangan, kita akan ada traverse line. Next kita ada nilai bearing. Dan juga nilai jarak. Okay. Nilai-nilai semua ni kita akan dapat melalui cerapan di padang. Cerapan menggunakan apa? Menggunakan alat lah, alat ukur. Contohnya total station. Total station ni kita dapat cerap jarak dan juga bearing sekaligus. Jarak tu datang daripada nilai EDM dekat dalam total station tu lah. EDM ni apa? Electrical Distance Measurement. Okay, ni dah ada dekat dalam alat total station kita. Terkini yang terkini. Okay, contoh traverse line 1 ke 2. 1 ke 2 ni penyilang kiri 1 ke 2 penyilang kiri. Bearingnya 60 darjah 38 minit 20 saat. Jaraknya 60.110 meter. Jarak biasa dalam meter lah untuk terabas Stesen kedua, 2 ke 3. Bearing 1493700. Jarak dia 70.710. 3 ke 4. 2492640. Jarak dia 50.068. Next, 4 ke 1. Nampak stesen terabas ini contoh ialah stesen terabas tertutup. Mula daripada 1 ke 2 ke 3 ke 4 dan tutup balik ke 1. Nampak? Ni terabas tertutup. Maksudnya mula daripada stesen yang diketahui nilai dia. Nilai apa? Nilai koordinat dan juga bearing jarak untuk stesen 1 ke 2. Mula daripada 1 tutup balik ke 1. Gitulah. Alright. Contoh last bacaan 4 ke 1. Bearing 3200000. Jaraknya adalah 64.137 meter. Okay, dari sini kita boleh dapat jumlah jarak Jumlah jarak ialah 245.025 meter. Ini jumlah jarak. Nampak ini adalah contoh fieldwork data yang kita dapat. So next kita tengok pada macam mana data-data ni
dapat dilukis ke atas pelan lah untuk kita rujuk Okey, senang je. Okey, data-data ni kita masuk ke dalam pelan kita. Okey, ni pelan kita tadi. Okey, macam ni dapat nilai-nilai semua ni. Okey. Sekarang kita ada station 1, 2, 3 dan juga 4. Okey. Bacaan bearing mestilah bermula daripada nilai utara. Northing. Utara ni kita mula dengan nilai bearing dia 0 darjah. Okey, contoh bacaan 1 ke 2 1 ke 2 penyilang kiri penyilang kiri ialah bacaan face left. 1 ke 2 60 darjah. Mana datang 60 darjah ni? Daripada kosong di utara ke sini, ke garisan. Bukaan ini adalah bernilai 60 darjah 38 minit 20 saat. Okey, inilah bearing bearing yang kita dapat daripada cerapan di padang. Jarak dia 60.110 meter. 1 ke 2. Ini adalah penyilang kiri ataupun face left. Now, kalau penyilang kanan, ni bagi berfikir sikit. Penyilang kanan beza dengan penyilang kiri adalah tambah tolak 180 darjah. Jika penyilang kiri, contoh saya bagi pada bearing 1 ke 2 1 ke 2 penyilang kirinya adalah 60 darjah 38 minit 20 saat. Penyilang kanannya mestilah 2 ke 1 kan? 2 ke 1. Okey, 2 ke 1. Nilai bearingnya adalah 60 darjah 38 minit 20 saat tambah 180. Jadi bearingnya adalah 240 darjah 38 minit 20 saat. Ini bearing 2 ke 1 ataupun kita panggil dia sebagai penyilang kanan lah. Face right. Tadi face left. Okey, ni cuma untuk kau berfikir lah right. So next, bearing 2 ke 3 149. Daripada mana? Daripada sini buka ke garisan ni. 149 37 00 kosong. Next, 3 ke 4 bukaan dia dari sini ke sini 249 darjah 26 minit 40 saat. Ni semua boleh nampak lah kan, boleh tahu kan, boleh faham kan macam mana dapat nilai bearingnya. Okay, last kali 4 ke 1 daripada sini pusing ke 1. Alright, sini nilai bearingnya 320 darjah 00 minit 00 saat. Okay, ini basic kita kena tahulah, kena tahu baca Okay, daripada nilai bacaan terabas jarak ni kita boleh buat anggaran untuk melukis gambar rajah pelan terabas kita. Kena tahulah, dah ada bacaan mesti tahu lukis. Itu nampak untuk supaya kita punya rujukan lah. Okay, next, data-data yang kita dapat ni kita kena tukar ke dalam, kita akan masukkan ke dalam borang untuk mengira terabas, pembutuhan terabas lah. So semua orang kena sediakan borang macam ni, borang yang ada 13 lajur dan juga 7 baris. 7 baris ni bebas lah sebab kita base kepada nilai stesen terabas kita. Okay, 13 kolom lajur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kena sediakan ni baru kita boleh buat pengiraan. Okay, dah sediakan. Saya terus masukkan data tadi ke dalam jadual ni. Okay,
First, dah lukis kotak-kotak ni, table ni, kita masukkan dia punya ni lah, keterangan. Okay. Kotak yang pertama atas ni adalah line. Line. Yang kedua ialah bearing. Next adalah distance ataupun jarak. Kemudian yang ini adalah latitude, ataupun kita biasa tulis latitude lah. Di sini pula departure ataupun depart. Next. Okey, untuk latitude dan depart ni dia ada dua tau, dua bacaan. Kenapa dua bacaan? Okey. Untuk latitude bacaannya adalah garisan utaraan. Apa dia garisan utaraan? Contoh nilainya nilai garisan utaraan adalah northing utara north utara yang bernilai positif, dan juga south selatan bernilai negatif. Begitu juga dengan depart. Depart ni nilai easting, timuran. Timuran bagi timur east nilai dia positif, barat west nilai dia negatif. Okey. Ni kita belum boleh masukkan lagi. Kita sambung lagi sikit lagi. Okey, untuk kotak yang kedua 8 9 adalah kotak untuk adjusted, latitude dan juga adjusted depart. Sama juga ada nilai northing dan juga south, easting dan juga west. Next, dan last kali dua kotak ni, kotak ke-12 dan juga 13 adalah kotak untuk nilai koordinat. Untuk koordinat, kotak pertama mestilah untuk northing, north atau south, dan juga untuk timuran, easting, east ataupun west. Okey. Okey, dah sediakan borang jadual macam ni. Apa kerja kita? Kerja kita adalah masukkan nilai bearing tadilah. Okey. Untuk 13 kolom 13 kolom ni, first kita masukkan line. Okay. Line kita ada 1, 2, 3, 4, tutup kepada station 1. Mula 1, tutup 1. Okey. Okey, sekarang kita masukkan bearing. Nak masukkan bearing macam mana? Senang je. Tadi kita ada nilai bearing 1 ke 2. Mana bearing tadi? Ni. Okey. Kita ada nilai bearing 1 ke 2. 1 ke 2. 60, 38, 20. Jarak dia 60, 110. Kita masukkan dekat. Mana dekat? 1 ke 2. Sini. Kat sini 1 ke 2. Bearing dia 60 darjah, 38 minit 20 saat. Distance jarak 60.110 meter. Kemudian 2 ke 3. 2 ke 3. Tak nampak. 2 ke 3. 149, 37, 00, 70, 70. 2 ke 3. Okey. 149, 37, 00. Jarak 70.710. 3 ke 4. 3 ke 4. 249 darjah, 26 minit 40 saat. Jarak dia 50.068 meter. Last kali 4 ke 1 tutup 320 darjah, 00 minit 00 saat. Jarak dia 64.137 meter. Alright. Bawah sekali ni adalah sum. Sum untuk jarak
keseluruhan kita punya terabas adalah jumlahkan je, campurkan je. Ni 245.025 meter. Okey. Next, apa kerja kita? Kita nak isikan keseluruhan kotak ni dengan pengiraan. Okey. Ingat langkah pertama, kita masukkan data berdasarkan kepada data raw data yang kita dapat daripada cerapan di padang. Pertama. Atas ni kosongkan kosongkan dulu. Okey. Next, kita kira latitude dan juga depart. Okey. Untuk mengira latitude dan depart, dia ada dia punya formula lah. Okey, formula latitude depart Okey. Apa formulanya? Sekejap. Okey. Okey, first untuk tahu apa dia latitude depart ni. Latitude depart ni sebenarnya adalah betul okey, ni garisan utara northing. Ini pula adalah garisan easting. Okey. Contoh, garisan bearing kita berada di kedudukan sini. Ke P ke titik point cerapan kita. Okey. Contoh cerapan kita ialah 1/2. Pin 2 lah, 2. Okay, bearing kita tadi 60, 38, 20, di mana jarak adalah 60.110 meter. Okey. Nak tahu kedudukan ni dekat atas peta kan, kita kena rujuk pada nilai latitude dan juga depart. Mana latitude, mana depart? Okey. Latitude, kalau kita tengok pada jadual tadi, latitude adalah nilai northing ataupun utaraan. Okey, maknanya nilai latitude ialah di sini. Ni, latitude. Depart pula nilai timuran. Macam ni. Ni nampak sampul darjah. Sini adalah latitude. Sini departure. Okey, nilai latitude depart ni adalah nilai jarak nilai jarak yang kita nak kira ni adalah nilai jarak lah. So, apa formula latitude? Okey, formula latitude adalah length cos theta. Length jarak. Jarak apa? Jarak ni. Cos theta. Theta ni adalah nilai sudut ni. So, untuk garisan 1 ke 2, nilai latitude ni adalah, contoh kita terus kira contohnya 60.110 darab dengan cos 60 darjah 38 minit 20 saat. Tekan kalkulator. Mana kalkulator? Okay, tekan. Cuba try tekan. Okay. 60.110 cos 60 darjah 38 minit 20 saat. Jawapannya adalah 29.473. Okay, ini sudah dibundarkan Okay, ini jawapan dia. Latitude. Untuk depart pula sama juga, kita pada cos je. Length sin theta. Nilai jarak dan juga cos sama. Dia punya theta sama. So 60.110 sin 60 darjah 38 minit 20 saat. So departnya adalah okay, 52.389. Nampak? Latitude adalah 29.473. Depart 52.389. Okay, ni macam teorem Pythagoras lah kalau korang perasan. Okay,
Saya nak ajar satu contoh tekan kalkulator lah, senang Okey. Nak dapatkan nilai latid dan juga dipat Senang je untuk cara tekan kalkulator ni. Tengoklah kalau nampak, kalau tak nampak reda je lah. Okey. Nak tekan ni, first kita ambil shift dan ambil tolak. Dapat REC, nampak REC. Masukkan nilai jarak latid. Jarak dia 60.110. Okey, dah masuk jarak. Koma, masuk dia punya sudut 60 darjah 38 minit 20 saat. Tekan sama dengan, keluar jawapan 29473, sama dengan pengiraan ni. Okey, kita tekan, dia akan keluar macam ni REC, masuk nilai jarak, koma, masuk nilai sudut. Sama dengan dapat jawapan sama. Okey, ini untuk semakan Kemudian untuk dapatkan dipat, kita tekan alpha, tekan tan, tekan sama dengan, dapat jawapan 52389. Sama. Nampak? Dah dapat jawapan tadi. Tekan alpha. Tekan alpha ni. Dan juga tekan tan. Kita tekan sama dengan, dapat jawapan. Okey. Nampak Okey. So sekarang kita isi dekat dalam borang kita tadi. Kira lah latid dipat. Masing-masing kira Okey, tadi dah dapat. Tadi latid kita dapat positif positif 29473, letak dekat positif lah. Okey. 29.473. Tulis kat atas sebab kat bawah ni nanti kita nak isi dia punya pembetulan lah. Next, dipat dia dapat positif juga 52. Positif dipat. Positif 52.389. So, sambung untuk pengiraan lagi 3 lain. Jom kita kira. Sama je kaedahnya masukkan nilai jarak dan juga nilai sudut. Okey, kira Ni 1 ke 2. Okey, next 2 ke 3. Latid dia kita dapat negatif 60.999. Dipat dia kita dapat 35.764. 3 ke 4. Latid sama dengan negatif 17.580. Dipat negatif 46.880. Kemudian 4 ke 1 penutupnya, latid dia kita dapat 49.132 dan juga dipat negatif 41.226. Okey. Semua nilai yang kita dapat ni masukkan ke dalam jadual kita tadi. Okey. Satu kira 2 ke 3 tadi dapat negatif 60. Negatif dekat sort lah Okey. Jangan tulis nilai negatif. Tulis dia punya bacaan je. 60.999. Okey, dipatnya 35.764. Kemudian 3 ke 4 negatif kan, negatif 17 kan. Okey, masukkan 17.580 negatif. Okey, negatif 46.880. Last kali 4 ke 1. Dia punya latitude tadi positif 49.132. Dipatnya negatif 41.226. So, dah dapat kan? Okey. Dah dapat dapatkan dia punya jumlah.
Macam mana jumlahnya? Jumlahkanlah. Macam tu. Tambah je. Letak jawapan kat bawah ni. Okay, kira 29473 tambah 49132 sama dengan 788605 60 campur dengan ni 78.579. Ini tambah ni 88153. Ini tambah ini 88.106. Nampak Okey. Daripada jumlah kita dapat ni, nothing is thing. Mesti ada beza dua ni. Nampak beza dia? Cari beza dia. Beza dia macam ni. Berapa beza? Nothing tolak dengan sort 78.605, 78.579. Ni kita nak kira, nak dapat dia punya beza bukan nak dapat nilai negatif positif. Nak tahu beza dia berapa. Okey, tolak je nilai ni. Dapatlah jawapan dia 0.026. Sini pula sama juga tolak. Bezanya adalah 0.047. Ini beza utaraan, beza timuran. Okey, ni kita boleh panggil dia sebagai misclosure. Okey. Apa dia misclosure ni? Misclosure adalah ketidaksamaan. Ketidaksamaan nilai utara selatan dan juga nilai timur barat. Okey, nak dapat beza dia besar tolak kecil tak kira apa-apa, besar tolak kecil. Okey. Sampai sini faham ya? Okey, dapat nilai latitude dan lipat. Dah dapat nilai bezanya. Kemudian kita teruskan pengiraan untuk mendapatkan pembetulan. Okey, pembetulan. Sebelum saya lupa, pastikan nilai yang kita kira ni mestilah 3 decimal degree ataupun 3 titik perpuluhan Alright. Okey, sebelum tu daripada nilai yang kita kira tadi, kita cerap tadi, kita kira latitude lipat tu kan. Inilah nilai latitude lipat tadi yang kita dapat. Okey, ini latitude, ini lipat. Okey, daripada nilai latitude lipat kita dapatlah nilai apa bentuk terabas kita. Okey. Ini latitude lipat ini lipat. Ini latitude. Okey. Sekarang kita nak kira apa pula? Okey, kita nak kira adjusted latitude. Sebelum tu dapatkan pembetulan dia lah. Okay, ada pengiraan ni kita panggil dia sebagai kaedah bergerak. Adjustment bodies. So, untuk dapatkan adjustment bodies, pembetulan tu kita akan isi dekat sini dekat dalam kotak ini. Okey. Dapat dia punya pembetulan. Dia punya persamaan atau formula adalah untuk latitude, pembetulannya adalah total latitude misclosure bahagi dengan total length of line. Ini jumlah jarak keseluruhan terabas darab dengan length of line. Length of line ni adalah garisan. Garisan apa? Contoh garisan 1 ke 2, garisan 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Contohlah. Okay, ni untuk latitude. Untuk lipat sama je, dia punya persamaan sama, cuma nama je yang berbeza. Apa? Lipat pula. Apa nilai dia? Dia punya persamaan. Okey, jap. Untuk lipat, pembetulan ni adalah total departure.
Miss close divide to total length of line. Tulisan buruk jangan marah, memang sensei buruk macam mana kan. Berdarab dengan length of line. Length of line sama juga. So sekarang kita kira adjustment body bagi lattice Okay. Untuk line 1 kedua. Okay, 1 kedua. Nilai tadi, nilai bezanya adalah 0.026 jumlah lattice tadi, jumlah beza lattice miss close bagi dengan jumlah jarak 245.025. Ni jumlah jarak keseluruhan ni jumlah jarak keseluruhan. Okey. Darabkan dengan jarak satu kedua 60.110 meter. So kira dia 026 bagi 245 darab 60 sama dengan 0.006. Okay, kira lagi untuk line 2 ke 3. Sama juga. Darab dengan jarak 2 ke 3 Jawapan dia adalah 0.008. 3 ke 4. Jarak dia tadi 50.068 sama dengan 0.005. Last kali 4 ke 1. Jaraknya 64.137. 0.007. Okey. Semua nilai ni kita akan masukkan dekat dalam mana? Dekat dalam borang tadilah. Okey. Untuk nilai ni kita untuk apa nama pengiraan yang kita dapat ni semua nilai positif kan. Okey, bila positif, bila masuk dekat dalam kita punya jadual, daripada positif kena tukar kepada negatif nilai dia. Sebab apa? Kita nak samakan nilai jarak, nilai sudut semua tu. Setiap perubahan bila kekurangan kita kena buat penambahan. Kalau lebih kita kena buat penolakan. Macam itulah. Okay, kalau kurang kita kena tambah. Kalau lebih kita kena tolak. Faham Okey. Untuk kefahaman lagi, kita kena faham adjustment mesti terbalik. Okey. Jika nilai adalah lebih, jadi kita perlu tolak atau perlu tukar pada nilai negatif. Begitulah vice versa. Okey, so macam mana kita masukkan dekat dalam jadual? Inilah yang kita dapat tadi 0.006 masuk dalam jadual dekat sini bawah ni. Dekat ini lattice lattice saja. Dia lattice saja 0.006. Okey. Masuk kat sini nilai 0.006. Okey, sini noting positif kan. Jadi kita kena letak nilai negatif, tolak. 2 ke 3, 0.008. Dekat mana? Sort, masuk je 0.008. Okey, dekat sort ni nilainya adalah negatif. Maka dekat nilai adjustment mestilah positif tambah. Okey, next 0.005. Sama juga negatif. Kita masukkan nilai positif dekat sini. Last kali 0.007. Berada dekat nilai yang positif, nose. Jadi nilainya mestilah
tolak. Nampak? Tolak, tolak, tambah, tambah. Okey. Kemudian kira lagi untuk dipat. Sama juga macam tadi. Untuk dipat, kita kira lagi. Keadaan sama satu kedua dia punya purata miskulus tadi 0.047 bagi jumlah jarak 245.025 darab dengan jarak tadi 60.110. Dapatlah jawapan dia 0.012. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Sama darab. Bezanya adalah pada jarak dia. Okey. Kira. Kita dah dapat jawapan dah. Biasalah robot kira cepat sikit. 0.0, 0.012. Okey. Macam biasa, correction rujuk pada kolom rujuk pada kolom. Okey. Kalau nothing atau ising, kalau positif tukar pada negatif, negatif tukar pada positif. Sama juga. Faham? Nothing, ising, positif lah. South dengan west, negatif. Okey, tukar macam tu je lah. Senang je kan? Okey, masuk nilai dalam jadual tadi. Mana jadual kita? Okey, di sini. Di part yang pertama, adjustment kita dapat 0.012 positif, jadi negatif. Yang kedua, 0.014 positif, jadi negatif. Negatif kan? Okey. 0.010 negatif jadi positif. Ini bersama 0.012 positif. Okey. Kemudian nilai-nilai yang kita dapat ni kita masukkan ke dalam kolom adjusted latitude, adjusted depart. So, senang je. Kirakan je lah. Okey. Yang pertama ni 29.473. Tolaklah 0.006. Okey. Jadi jawapan ni kita masukkan dekat adjusted latitude. Tempat sama kan, nothing lagi. 29473 tolak 0.006. Jawapannya adalah 29.467. Latitude. Dipatnya positif lagi. 52.377. Bawahnya latitude, sort. 60 99 tolak 0.008. Jadi jawapannya adalah bukan tolak tambah 61.007. Lipat je 764 tolak 0.004 jadi 35.750. Ini pula sort latitude tambah jadi 17.585. Lipat je negatif sini tambah jadi 46.890. Last kali 4 ke 1 nothing. Tolak jadi 49.125. Sini west 41.238. Okey, selesai untuk adjusted latitude, adjusted lipat. Faham Senang je. Nilai ni dikira masuk ke sini. Kira masuk ke sini. Begitulah seterusnya. Okey, selesai kat sini.
Okay, next. Nak buat apa? Koordinat. Okay, koordinat ni biasa ada dekat dalam pelan akui lah. Pelan akui ataupun kita dapat daripada nilai cerapan menggunakan GNSS, Global Navigation Satellite System. Sistem satelit lah. Dalam sistem satelit ni ada GPS, ada Galileo, ada apa lagi Beidou, macam-macam lah, macam-macam sistem satelit. Okay, contoh kat sini saya bagi nilai koordinat saya lah. Koordinat saya nak nilai koordinat yang dipakai adalah 1000 utara, 1000 timur. Okay, macam mana nak dapatkan nilai koordinat untuk setiap stesen ni? Stesen 2, 3, 4, 1. Caranya senang. First, untuk utara ni kita guna nilai di kolom adjusted latitude. So 1000 tambah kan? Okay, 1000 tambah dengan nilai latitude, adjusted latitude. Jawapan terletak kat sini. Okay, saya tunjuk kawan ni nampak bersepah kan. Nanti bila kamu buat pengiraan, buat pembukuan, tulis cantik lah. Okay, ni 1000 tambah 29. Jadi jawapan dia adalah 1029.467. Bearing bukan bearing, ni koordinat Kemudian untuk timurannya, bearing ni koordinat ni tambah dengan ni, letak dekat sini. Tambah. Kenapa tambah? Sebab dia dekat easting. Easting tambah lah. Jadi jawapan dia 1052.377. Ni koordinat koordinat untuk stesen 2. Okay, koordinat untuk stesen 3 pula. Stesen 3 koordinatnya daripada stesen 2 tadi 1029.467 tambah tolak dengan nilai latitude kat sini. Letak jawapan kat sini. Okay, sekarang latitude ni berada pada south selatan. Jadi kena tolak. So jawapan ni adalah 1029.467 tolak dengan 61007. Jawapannya adalah 968.460. Okey, untuk timurannya 105237 tambah tolak nilai lipat, letak jawapan kat sini. So, berapa? 1052,377 tambah 35. Jadi jawapannya adalah 1088.127. Ini koordinat stesen 3. Okey, sambung seterusnya. Kira lagi. Ini tolak ini dapat jawapan. Kenapa tolak? Sebab dia south. Sini jawapannya adalah 950.875. Timuran dia tolak. Tolak 46. 1088 tolak 46. Jadi jawapan dia 1041.237. Ini koordinat stesen 4. Stesen 1 950 tambah adjusted latitude. Jadi jawapannya adalah 1000. Oh, nampak 1000. Ada makna ni 1000 ni. Okay, next. Belah sini 1041.237 tolak 1238. Jadi jawapan dia adalah 999.999. Okey. Okey, nampak tak dekat sini? Dengan koordinat yang asal. Asalnya kita kata stesen 1 koordinat dia bermula dengan nilai 1000. Bila kira berdasarkan kepada terabas, dapat nilai koordinat last kali koordinat stesen 1 kita dapat balik 1000. Ini beza dia lebih kurang 0.001
Beza dia 001 je lah. Maksudnya acceptable, boleh diterima. Sama dengan nilai asalan yang kita mula tadi. Sama. Jadi adjustment kita ni betul. Ni dapat hasil akhirnya. Okay. Tunjukkan error kat sini. Error koordinat dia adalah sifar. Kat sini pula error dia 0.001. So boleh diterima. Siaplah kita punya adjustment terabas. Okay. Daripada nilai ni kita boleh kira dia punya keluasan kita punya terabas. Itu kita masuk pada next video. So sampai untuk kali ni sampai di sini saja. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian. Terima kasih.